Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Alhamdulillah dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan serta dengan izinnya juga kita dapat bersama pada petang ini. Dan alhamdulillah saya diucapkan terima kasih kepada dua orang ahli panel pada petang ini kerana sudi meluangkan sedikit waktu untuk membicarakan secara ringkas tentang pertubuhan kebajikan Islam Sabah, iaitu dengan nama pendeknya Perkis bahagian Kota Kinabalu, khususnya berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan. Tanpa buang masa, saya akan perkenalkan tetamu khas petang ini. Yang pertama, iaitu tetamu yang pertama yang berbahagia, Datuk Haji Ridar Abdul Rahim selaku Ketua Perkis bahagian Kota Kinabalu. Dan tetamu khas kita yang kedua yang berbahagia, Ustaz Ismail Dua, juga merupakan Naib Ketua bahagian Perkis Kota Kinabalu. Yang berbahagia, Datuk Ustaz Haji Jalida Abdul Rahim, Ketua Pertubuhan Islam Cawangan Kota Kinabalu, merupakan seorang guru agama, pendakwah dan pencinta seni di Sabah. Sebagai seorang tokoh, beliau telah membimbing pelbagai kumpulan nasyid di negeri ini dengan mencipta lebih kurang 300 lirik dan lagu nasyid. Antara kumpulan nasyid yang telah berjaya di bawah bimbingan beliau ialah kumpulan Noel Kawakib yang menjadi johan pertandingan nasyid peringkat kebangsaan pada 1979 dan kumpulan orkestra dakwah Noel Sabah yang telah mewakili Asia Tenggara ke Festival der Garten des Islam, The Garden of Islam, di Berlin, Jerman. Seiringan dengan kejayaan beliau dalam bidang nasyid, beliau pernah menjadi hakim pertandingan nasyid di peringkat kebangsaan dan peringkat ASEAN. Datuk Jalidat juga adalah seorang pemuisi yang tidak asing lagi di Sabah. Atas jasanya terhadap perkembangan seni nasyid di Sabah, Datuk Haji Jalidat telah menjadi penerima anugerah Al-Farabi yang pertama pada tahun 2001. Beliau juga pernah dianugerah Tokoh Penyair Islam Sabah pada tahun 1996. Ustaz Ismail bin Dua merupakan anak kelahiran Kota Marudu pada 27 November 1958. Anak keempat dalam keluarga ini merupakan seorang penyair religius, bukan sahaja di negeri Sabah, tetapi seorang penyair sebaris dengan penyair religius di peringkat ASEAN. Ustaz Ismail telah memenangi hadiah utama pertandingan menulis puisi Islam peringkat ASEAN pada 2017 dan 2020 dan menerima hadiah utama puisi bertajuk Cinta dalam Setitik Huruf Nun dengan mengetepikan penyair-penyair terkemuka dari Indonesia, Thailand dan Malaysia sendiri. Ya Datuk, saya ada beberapa soalan yang saya nak tanyakan atau soal kepada kedua-dua ahli panel kita pada petang ini. Untuk soalan yang pertama ini saya tujukan kepada Yang Berbahagia Datuk selaku Ketua Perkis bahagian Kota Kinabalu. Bolehkah Yang Berbahagia Datuk jelaskan mengenai latar belakang tentang Perkis, iaitu Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah itu sendiri, mengenai dengan penubuhan dan objektifnya? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan keafiatan serta kesejahteraan. Salawat dan salam ke atas Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pembawa rahmat kepada sekalian alam. Saudara pengurusi, terima kasih atas soalan dan kesempatan kita pada petang hari ini ataupun malam hari ini
untuk memberikan sedikit penjelasan pertubuhan kebajikan Islam Sabah, di mana pertubuhan kebajikan Islam Sabah ini sudah pun berdiri lebih kurang 3 tahun yang lalu, di mana peneraju khasnya dulu didirikan dengan upaya daripada Allahyarham yang berbahagia Datuk Lajim Haji Okin yang telah pun berpulang ke rahmatullah beberapa tahun yang lalu. Perkis ini telah menubuhkan bahagian-bahagiannya di Sabah. Termasuklah saya sebagai Ketua Bahagian Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah, Kota Kinabalu. Sebagaimana soalan tadi itu tentang matlamat penubuhan daripada Perkis itu sendiri. Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah ini ditubuhkan adalah semata-mata untuk menyahut daripada seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan fastabiqul khairat, kita mestilah berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Jadi tidak ada istilahnya kita ini tidak saing menyaingi, bahkan lebih banyak lagi potensi organisasi Islam yang ada di Sabah ini lagi baik untuk kita mengedepankan usaha-usaha kita meningkatkan kebajikan dakwah dan pendidikan Islam sebagai rasa tanggungjawab kita di negeri kita sendirilah di Sabah ini. Sebagaimana yang dimaklumkan bahawa Islam berdiri wujud di Sabah ini sudah mungkin juga ratusan tahun, tapi tidak mempunyai bilangan yang ramai pada masa wujudnya agama Islam. Dahulunya sekitar tahun 70-an umat Islam di Sabah baru sekitar 25% saja. Kerana dahulu di Sabah ini kebanyakan saudara-saudara kita dahulu belum ada yang beragama. Maka oleh kerana itulah potensi inilah pada puluhan tahun yang lalu kebajikan juga lah ya, pertubuhan usia misalnya dulu, pertubuhan Islam seluruh Sabah ya, usia juga berkesinambungan lah sampai pada hari ini juga. Maksudnya bagaimana kita nak memperbanyak wujudnya Islamisasi ataupun memperbanyak bilangan umat Islam kita di Sabah, kerana dahulu banyak yang tidak ada beragama. Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai potensi lebih kurang hampir 70% sudah umat Islam yang ada di Sabah, berkat perjuangan dari satu masa ke masa yang lain, di antara tokoh-tokoh, pejuang-pejuang dakwah kita, pejuang dai kita, ya, mubaligh kita yang datang daripada Semenanjung, dari Indonesia, dari Singapura, bahkan dari Filipina pada puluhan tahun yang lalu banyak membantu gerakan-gerakan mewujudkan Islam. Hari ini sekitar 3 tahun yang lalu maka tertubuhlah Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah ini, merupakan wadah penerus untuk mewujudkan tugas-tugas kita, khidmat kita dalam rangka mengislamkan orang-orang Islam. Ya, saya memetik apa yang disebut oleh Abu A'la Al-Maududi, menyebutkan hari ini yang penting bagi kita ialah mengislamkan orang Islam. Inilah tugas kita. Jadi Perkis ditubuhkan untuk sama-sama membantu supaya bagaimana kualiti umat Islam kita di Sabah ini bertambah berkualiti. Tidak hanya pada bilangan saja kuantiti, tapi juga bilangan yang berkualiti dan juga pengamalan yang berkualiti, artinya betul-betul memahami. Di samping kita menganjurkan juga, Perkis ini menganjurkan juga berupa kebajikan-kebajikan. Walaupun sebenarnya tidak banyak kita lakukan, kerana baru hanya 3 tahun ini saja baru tertubuhnya ini Perkis. Kami di Kota Kinabalu ini mempunyai program-program yang memang kita telah rancangkan dari masa ke semasa. Beberapa tahun yang lalu pun kita adakan ini sambutan Mal Hijrah, ya. Kita adakan juga memperingati 100 hari meninggalnya Allahyarham Tun Sakaran bin Dandai, misalnya kata. Kita gagasi itu. Dan hari ini
Perkis Kota Kinabalu sedang merencanakan insya-Allah pada 28 hari bulan September nanti, 28 September 2023 yang akan datang, kita akan mengadakan satu sambutan Maulidur Rasul dan sambutan Ma'al Hijrah sekalian. Dengan kita bekerja sama dengan jawatan kuasa masjid ini, Masjid An-Nur Kampung Rampayan Menggatal, untuk berkolaborasi dengan kita, dengan ini jawatan kuasa bahagian Perkis Kota Kinabalu. Ini sudah sedang kita rancangkan dan sudah pun kita beberapa kali meeting. Ya, kita akan adakan di Rampayan, ya, di Kampung Rampayan, di Masjid Kampung Rampayan An-Nur, ya. Kita telah merancangkan beberapa aktiviti-aktiviti di dalam program ini. Di antaranya kita mengadakan ceramah khas. Ya, ceramah khas ini tentang kelahiran Rasul Junjungan dan juga tentang sempena sambutan Ma'al Hijrah yang baru saja kita lakukan. Karena bagi kami, walaupun harinya, bulannya sudah berlalu, tidak jadi masalah untuk kita memperingati, menyertai lagi apa itu hijrah Rasul Junjungan yang dapat kita petik daripada apa yang kita usahakan hari ini, dan bagaimana Rasulullah lahir, kenapa kita mesti memperingatinya. InsyaAllah kita telah menyediakan seorang penceramah muda, ya, ustaz yang muda, yaitu Ustaz Dr. Israq bin Haji Ramli, ya, seorang tokoh ulama, tokoh Buddha, agama, tamatan daripada Mesir, sekarang dia menjadi pensyarah di Universiti Malaysia Sabah. Itu acara pokok yang akan kita diungkayahkan lah, ya, maksudnya akan ditampilkan. Yang paling penting itulah ceramah, syarahan agama yang beliau sampaikan selepas solat maghrib pada 28 hari bulan September 2023 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, ya, 1445 Hijriah. Siangnya sambutan Maulidur Rasul diadakan peringkat negeri. Kita sebelah malam Perkis akan mengadakan suatu sambutan Maulidur Rasul dan sambutan Ma'al Hijrah sebelah malam 12 Rabiul Awal, insya-Allah. Dan di antara pengisiannya juga dalam pelbagaian acara ini, kita tidak monoton hanya dengan ceramah. Kita isi juga dengan selawat Rasulullah, salawatan Nabi. Kita sediakan akan jemput orang-orang yang membaca rawi dan marhaban daripada orang-orang yang telah kita kenal pasti, untuk dapat menyerikan lagi malam sambutan Maulidur Rasul itu. Dan juga kita akan disodorkan juga, kita akan jemput seorang ustaz kita ini, seorang penyair Islam, ya, di Sabah, yang namanya cukup dikenal, ya, Ustaz Ismail Dua. Ini tokoh penyair, seorang penulis puisi, pernah memenangi beberapa anugerah tingkat negeri, kebangsaan dan juga ASEAN. Jadi kita beri dia penghormatan untuk baca puisi, dakwah, menyatakan kecintaan kita kepada Rasul lewat puisi-puisinya yang nantinya akan disampaikan oleh yang mulia Ustaz Ismail Dua, insya-Allah. Dan lagi diantaranya juga acara-acara kita itu nanti di sana kita, karena Perkis ini merupakan pertumbuhan kebajikan, kita tidak melupakan juga orang-orang tidak kurang bernasib baik lah. Di antaranya ibu-ibu tunggal dan fakir miskin, yang asnaf yang 8 itu kita akan sediakan juga macam satu bingkisan lah, ya, yang tidak juga seberapanya, tapi sebagai tanda ingatan kita berlebih, banyak tanda berlebih, kurang tanda terkenang. Ini kami ini mungkin terkenang lah ingat kepada orang-orang yang kurang bernasib baik ini. Sekitar 50 orang
kita telah janjikan untuk kita berikan juga infak ini kepada mereka. Dan juga pada malam itu kita ada juga penyampaian anugerah, ya, anugerah tokoh, 2 orang tokoh Ma'al Hijrah dan 2 orang tokoh Maulidur Rasul. Maksudnya 2 orang ini, satu laki-laki, satu perempuan. Maulidur Rasul pun ada anugerah laki-laki 1 orang dan juga ada anugerahnya 1 orang perempuan. Ini pun sebagai tanda kita mengenang budi, mengenang jasa yang telah pernah mereka curahkan. Insya Allah mereka tidak minta dipuji, tapi kita juga bagus juga perkis mengenang budi orang-orang yang seperti ini, walaupun tak seberapa hadiah yang akan kita beri, tapi penghargaan ini saya rasa sangat baik kita hargai dia selagi dia masih hidup. Kadang-kadang orang banyak juga mengadakan ini anugerah ini setelah dia tak ada, tak pernah dirasakannya anugerah itu. Jadi alhamdulillah kita di Sabah ini sudah menjadi satu tren memberikan hadiah, berikan negeri, ya, anugerah, bukan setelah dia mati, tapi semasa dia hidup kita anugerahkan. Bukan dia meminta, tetapi karyanya, karirnya, ya, perjuangan dia selama ini yang dia tidak sebenarnya pernah terpikir. Bangsa yang tinggi, kata Soekarno, ialah bangsa yang sentiasa mengenang budi. Jadi kita mengenang budi orang, insya-Allah. Walaupun tak seberapa, tapi kita adakan anugerah itu pada tahun ini, dan insya-Allah dari tahun demi tahun Perkis, Pertubuhan Kebajikan Islam Kota Kinabalu akan menyediakan, menghargai orang-orang yang boleh kita tokohkan untuk menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik, insya-Allah. Dan juga dalam ini majlis sambutan Maulidur Rasul dan ini Ma'al Hijrah ini, insya-Allah kita telah merancang, ya, untuk mengundang, ya, untuk meresmikan majlis kita ini supaya lebih menarik, lebih gah dan lebih bervariasi, ya kan. Kita sengaja akan menjemput, mengundang yang berhormat kita, ya, yang berhormat Encik Mustafa Sakmud, ahli parlemen P171 Sepanggar, yang merangkap juga sebagai Timbalan Menteri Sumber Manusia Malaysia. Ya, kita harap mudah-mudahan beliau akan bermurah hati meluangkan masanya lah untuk dapat bersama-sama kita dengan masyarakat Islam di Kampung Rampayan menyerikan, meraihkan, memberikan sekedar sokongan juga daripada yang berhormat, mudah-mudahan, karena apapun yang kita lakukan ini memang memerlukan keupayaan, keuangan, dan kami tidak lupa atas ihsan daripada Majlis Agama Islam Sabah yang telah memberikan dana kepada kami untuk kami dapat berbuat sebaik-baiknya lah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan saja bantuan ini tidak hanya sekedar untuk yang ini saja, tapi moga-moga di masa yang akan datang pihak Majlis Agama Islam Sabah akan dapat juga membantu, mendorong kami. Kerana kami ini adalah satu badan NGO yang tidak ada mempunyai keuangan yang kukuh, melainkan daripada ihsan kerajaan negeri, terutamanya Majlis Agama Islam Sabah, yang mestilah berpartisipasi dengan kami. Kami telah menyediakan tenaga, ya, keuangan. Mudah-mudahan boleh kita sama-sama merasakan nikmat kita berpahala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah sebut kau berjihad itu, kamu berjuang itu pertama dengan harta kamu dan juga dengan diri kamu. InsyaAllah Perkis Kota Kinabalu ini mempunyai jiwa-jiwa, tokoh-tokoh, masing-masing mempunyai kelebihan. Ada penyairnya, ada orang-orang yang pandai mengambil gambar-gambar, kamera, publicity, media, ya. Ya, saya tidak lupa mengucapkan saudara saya yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Allah beri pahala pada beliau, ya, yang sentiasa bersama kami selagi hayat di kandung badan. Wajahidu bi amwalikum, berjihadlah kamu, berjuanglah kamu dengan harta kamu.
wa anfusikum, dan juga dengan diri kamu, dengan ilmu kamu, dengan pengalaman kamu, dengan jiwa raga kamu, insyaallah fi sabilillah, untuk menegakkan akan agama Allah. Saya fikir itu saja sebagai untuk ingatan kepada saudara saya. 28 hari bulan September 2023, Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah bahagian Kota Kinabalu, kami ahli-ahli jabatan kuasa mengalu-alukan, menjemput tuan-tuan, saudara-saudara, datanglah. Kita akan menunaikan maghrib bersama di Masjid An-Nur, Kampung Rampayan, Kota Kinabalu. Dan mudah-mudahan apa yang kita adakan ini secebis amal, ya. Mudah-mudahan akan dicatatkan oleh Allah merupakan satu amal ibadah kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang berbuat kebaikan, yang berbuat kebajikan, walaupun hanya sebesar zarah, sebesar kuman, yarah, nanti kamu akan lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga siapa-siapa yang berbuat yang tak baik itu, walaupun sebesar biji zarah pun kamu akan lihat juga. Mudah-mudahan kebaikan, kebajikan yang kita lakukan, Perkis Kota Kinabalu, insyaallah akan terus berpartisipasi, akan terus memikirkan berbagai usaha-usaha di masa yang akan datang. Kami juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang akan datang, hari raya, Maulidur Rasul, Hijrah Mi'raj, Ihya Ramadan, ya. Ini tidak akan kita lepaskan begitu saja, karena kami adalah memiliki potensi tenaga-tenaga yang luar biasa, yang mau sama-sama ke laut sama direnangi kata orang, ya, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, insyaallah. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas penerangan dan info mengenai dengan Perkis bagian Kota Kinabalu yang berkaitan dengan penubuhan dan objektif dan seterusnya program Perkis yang akan diadakan dalam masa terdekat ini. Dan untuk soalan seterusnya, saya tujukan kepada tetamu khas kita yang kedua, yaitu yang berbahagia Ustaz Ismail Dua, selaku Naib Ketua Perkis bagian Kota Kinabalu. Kita dipahamkan Ustaz juga terlibat dalam program ini, yaitu dengan pembacaan puisi Islam. Boleh Ustaz baca sebahagiannya, kita nak dengar. Silakan Ustaz. Terima kasih moderator Tuan Awangku Yusuf, dan Assalamualaikum kepada saudara-saudara kita yang di luar. Begitu juga Assalamualaikum warahmatullahi kepada karib kita yang hadir pada hari ini. Jadi Tuan Pengurusi, sebenarnya puisi ini, terutamanya puisi Islam ini, memang tidak dapat dipisahkan dengan agama Islam. Kita juga dapat mengenal pemuisi seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman, dan lain-lain lagi. Jadi sebelum saya mendeklamasikan puisi ini, ingin juga saya kenalkan sedikitlah. Sebenarnya saya ini bukan begitu bukan begitu jauh tentang pemuisian ini, sebab saya agak segan sedikit, sebab sebelah kiri saya ini ialah seorang penulis tersohor di Malaysia dan juga di ASEAN. Beliau bukan saja seorang penulis, maka beliau juga Datuk Jalidar Abdul Rahim adalah seorang seniman yang tersohor di Malaysia ini, terutamanya di bidang musik biola dan juga nasyid, hingga dapat mewakili nombor 1 di peringkat kebangsaan di Malaysia. Dan pernah satu ketika dulu guru saya ini membawa nama Malaysia ini sampai ke negara Jerman ketika itu. Jadi begitu Datuk kan. Baiklah. Jadi untuk itu izinkan saya membacakan puisi saya yang tidak berapa ini, yaitu bertajuk Mengenal Diri, Dia, dan Gelombang Perjalanan Rahasia Alif. Terimalah. Termenung
diriku di pelabuhan dermaga. Lalu ku pandang bayanganku bertafakur di atas telaga. Sunyi, hampa tanpa suara, melainkan gemersik air yang riuh berzikir, menyambut senyum alam kian fajar. Mengenai furi goncangan batin sesetengah orang yang bersungut pada tasbih mencari Tuhan, dapatlah sedikit kuringankan melalui bait-bait larik puisi ini, sekadar nada fakir puisi. Maka kenalilah gelombang perjalanan 3 alif. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. 3 perjalanan alif indah rahsia. Alif Zat, alif Ahmad, dan alif Adam. Alif Zat ialah alif lam lam ha. Alif tiada mati sekali-kali. Alif Ahmad ialah alif ha mim dal, yaitu ruh awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sir rahasia ciptaan Allah. Dan alif Adam, alif dal mim, alif Adam alaihissalam khalifah muka bumi ini. Inilah gelombang A, I, U, indah dan misteri. Ya Rabb, tiada tempat kami memuji melainkan kami bangga bertuhankan Allah, dan kami bangga bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh ini telah engkau lukiskan dengan huruf mim ha mim dal. Maka sesungguhnya kami ikut syariat dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad ialah menjadi contoh tauladan yang baik dan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Mengenal diri Muhammad, darah, daging, limpah, paru-paru, jantung, kulit, tulang, rambut adalah jasad Nabi Muhammad SAW. Adapun jiwanya adalah, nafasnya ialah Ahmad, Nur Muhammad, sir rahsia. Dia adalah jiwa dan nafas kita juga. Dia Ahmad dan Nur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Kanana bin Mudraka, dan bersambung leluhurnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi dan wafat di Madinah hari yang sama 12 Rabiul Awal tahun 661 Masehi. Baginda kembali ke Zat yang Maha Agung dalam usia 64 tahun 4 bulan. Definisi kesimpulan, hanya ada satu alif bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam profil mutlak menguasai hidup, dunia dan akhirat. Satu alif Zat yang menunjang ke langit tidak akan runtuh, yang menunjang ke bumi tidak akan runtuh dan terbelah. Dialah yang menuntun perjalanan alam ini di atas punggung bumi ini, mengikut baik lautan dan daratan, gunung, ganang, lembah, manusia dan kumpulan jin. Besi bersayap terbang ke udara dan daging bersayap terbang melayang merentas angin. Lantas apa dan apa penyebabnya keanehan? Hayawanun hadidun adalah tanda-tanda kebesaranmu yang agung.
Demikianlah alam, sebuah perjalanan indah, sebuah ciptaan indah, dan keseimbangan ciptaanmu, ekosistem indah dalam sunatullah, kerana syariat batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zat Allah azza wa jalla menguasai di sebaliknya. Jadi pengurusia sampai di sini dulu lah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, indah puisinya, sungguh menusuk kalbu. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Ismail Duah. Dan seterusnya, sebagai rumusan, saya persilakan yang berbahagia Datuk untuk menyampaikan sedikit itu sebagai rumusan mengenai dengan penubuhan objektif perkis bahagian Kota Kinabalu itu sendiri. Persilakan yang berbahagia Datuk. Karena kita maulah ya, perkis ini tidak hanya wujud dalam setahun dua nih, setelah itu dia berkubur, tak berpusat, tak bernisan. Kalau boleh sampai kiamat, ini perkis kita akan wariskan dari zaman ke zaman. Sebagaimana dahulu pun banyak begitu pertubuhan-pertubuhan yang lalu, masa Tun Mustafa sampai hari ini, tapi apa yang ditubuhkan oleh yang amat berbahagia Tun ya, sampai hari ini dia akan terus. Dan kita pun perkis pertubuhan kebajikan Islam Sabah, kita mau ini dapat legasi, kita wariskan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Saudara Jalidar Abdul Rahim boleh pergi, saudara Ismail boleh tiada lagi, saudara Awangku Yusuf mungkin suatu hari kita akan juga sama-sama tiada lagi. Tapi kita mau perkis ini akan tumbuh hidup selamanya dengan pergerakan membantu gerakan-gerakan Islam di Sabah ini, meremajakan, membangun lagi Islam di Sabah ini. Kita akan menjadi suatu penjaga daripada ruh Islam kita yang ada di Sabah. Bolehlah mendaftar sama ada melalui kami di bahagian Kota Kinabalu, kerana perkis ini ada di mana-mana. Sudah ada di Beaufort, ada di Membakut, ada di Sandakan, dan ada di daerah-daerah yang lain, di Kunak dan sebagainya. Perkis hidup sepanjang zaman, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan moga-moga tuan-tuan, sekali lagi kami menghimbau, datanglah beramai-ramai ke Kampung Rampayan ya, di Masjid An-Nur Kampung Rampayan. Saya pribadi pun saya senang itu. Artinya biar dia melimpah ruah tak apa-apa. Makan tak makan asal kita kumpul kata orang ya, tak apa-apa, untuk mendengarkan himbauan Islam. Balik kita merujuk kepada kelahiran Rasulullah, balik kita merujuk lagi kepada hijrahnya Rasul pada masa lalu, apa buat kita menjadi uswah hasanah kita pada hari ini, insyaAllah. Terima kasih yang berbahagia Datuk, selaku Ketua Perkis Bahagian Kota Kinabalu, dan yang berbahagia Ustaz Ismail Duah, selaku Naib Ketua Bahagian Perkis Kota Kinabalu. Begitulah dan demikianlah bahwa bicara mengenai dengan penubuhan ataupun dengan perkembangan perkis, khususnya perkis Bahagian Kota Kinabalu yang kita adakan pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.